Saya, Cikgu Habibah. Kita ada 72 siri pembelajaran untuk dipelajari. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, mari kita belajar sekarang. Kali ini, kita akan belajar subjek sains. Jom kita belajar. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini cikgu nak kongsikan tentang bahan buangan. Oh, sebelum tu nama cikgu ialah Cikgu Sarrah. Apa ni? Ini ialah simbolik untuk sign language. Okey, jadi kenapa cikgu nak kena guna tangan-tangan ni? Okey, sebenarnya cikgu nak tunjuk je nama cikgu. S-A-R-R-E-H. Okey, jadi daripada huruf-huruf ni, cikgu nak kamu ingat tentang huruf R. Huruf R. Okey, kenapa huruf R? Sebab nanti lepas ni cikgu bagi tahu kenapa kita kena ingat huruf R. Okey, jadi untuk bahan buangan ada banyak jenis. Semuanya bukan sampah tau. Kita jangan ingat buang je sampah. Buang je sampah. Bukan. Jadi bahan-bahan buangan ni ada kategori dia. Yang nombor satu kita ada kertas, ada logam, kaca, plastik. Kita ada sisa toksik ataupun sisa bahan kimia, sisa makanan dan juga bahan kumur dan tinja. Yang ni lah yang paling busuk sekali kan. Senang cerita dia tu tai. Okey. Jadi bahan-bahan ni semua ada kategori dia lain pula. Ada yang terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Apa yang susah sangat nak sebut ni? Apa benda ni kan? Okey. Terbiodegradasi ni ialah bahan buangan yang boleh mereput ataupun hancur. Okey. Apa contoh-contohnya? Contohnya ialah sisa makanan, bahan kumur dan tinja dan juga kertas. Okey. Dan tidak terbiodegradasi, kita ada sisa toksik ataupun bahan kimia, kita ada logam, kaca dan juga plastik. Okey, bahan-bahan yang tak terbiodegradasi ini ialah yang dia tidak boleh mereput. Okey, ataupun kalau dia nak reput dia ambil masa yang terlalu lama. Jadi kalau terlampau banyak sangat bahan buangan dekat dunia ni, nanti jadi apa kat kita? Kan? Susah nanti kita. Jadi kita kena pandai menguruskan bahan buangan. Macam mana cara kita nak uruskan? Okey, seterusnya kita kena tahu ialah konsep 3R. 3R ni apa? Sebab tu tadi cikgu tunjukkan kamu tentang jari ni. Okey, pusingkan jari kamu macam ni, jadilah huruf R untuk sign language. Tapi R ni ialah sebenarnya untuk reduce, untuk reuse dan juga recycle. Okey, reduce ni apa? Reduce ni ialah kita cuba kurangkan penggunaan plastik contohnya. Jadi kalau kamu ikut mak kamu pergi pasar atau pergi supermarket beli barang, guna balik plastik yang digunakan tu untuk letak barang. Jadi tak adalah kita dapat plastik baru. Jadi kita telah mengurangkan penggunaan plastik di pasar raya. Okey, kemudian kita reuse. Reuse ni ialah kita guna semula. Amalan yang baik ialah kamu bawa botol air pergi sekolah. Jadi kamu guna semula botol tu hari-hari. Kamu tak adalah pergi beli dekat makcik kantin dan nanti dia bagi air plastik macam tu kan. So kamu dah kurangkan penggunaan plastik di kantin sekolah. Okey, kemudian kita ada recycle. Recycle ni apa? Recycle ni yang tadi kamu kena tahu. Kamu kena kategorikan bahan-bahan buangan tu sama ada yang terbiodegradasi atau tidak terbiodegradasi supaya kamu boleh buat kitaran semula. So kalau sampah tu kertas, masukkan dalam tong kertas. Kalau plastik, masukkan dalam tong plastik. Ataupun kalau dia bahan-bahan lain, masukkan dalam bahan-bahan lain atau sisa makanan macam tu. Jadi 3 perkara ni kena ingat. Okey? Reduce, reuse dan recycle. Okey, kemudian kita kena tahu tentang pengurusan bahan buangan. Okey, ini adalah amalan yang kita boleh guna ataupun kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, nombor 1, kita bungkus kemas plastik untuk letak bahan buangan. Maksudnya kita asingkan dia. Kemudian yang nombor 2, kita isi bahan buangan yang cecair ke dalam bekas khas. Jadi kalau contohlah kamu beli makanan, ada yang berkuah dan tak berkuah. So kamu boleh buang dulu air tu ataupun letak dekat tempat lain. Kemudian yang makanan tu letak dekat tempat lain. So kita asingkan dia. Yang ketiga, kita masukkan yang bahan-bahan buangan tadi ikut tong sampah yang disediakan. Yang ini ialah yang tadi tu, yang recycle tu. Okey. Kemudian yang keempat, kita hasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Sisa makanan tadi tu
jangan buang terus. Kita boleh letak dalam satu bekas, kita simpan, nanti dia akan ada penguraian, dia akan jadi baja yang bagus untuk kita guna tanaman kita. Okey, sebenarnya selain untuk kita sendiri buat, dekat negara kita ni juga kita ada badan-badan yang terancang tahu, pihak berkuasa tempatan namanya. Contohnya di Kuala Lumpur kita ada DBKL, kalau dekat Pulau Pinang kita ada NPSP, ataupun kalau dekat Kuantan kita ada Majlis Pembandaran Kuantan. Kamu ada nampak kan ada lori besar yang bawa sampah daripada rumah kamu tu kan? Kita kena ucapkan terima kasih dekat diorang kerana dia yang tolong bersihkan kawasan rumah kita. Kalau tak macam mana? Busuklah rumah kita tu nanti. Apa jadi bila kita tidak menguruskan bahan buangan dengan betul? Okey, salah satu yang paling senang kita nampak ialah banjir kilat. Bila ada sampah yang kita tak buang ataupun sepah-sepah, kita letak dekat bawah, dia tersumbat, nanti jadilah banjir kilat. Banjir kilat ni bagus ke tak? Mestilah tak kan, sebab dia adalah disaster dekat kita punya tempat. Nanti banyak barang rosak. Kemudian kalau kita tak uruskan pembuangan sisa bahan kimia atau toksik dengan betul, kita buang dalam sungai, nanti jadi apa? Nanti kita akan dapat bekalan air yang kotor, yang tidak bersih. Bagus tak untuk kita? Tak. Jadi kamu daripada sekarang dah belajar tentang sistem-sistem bahan buangan ni, apa kategori dia, supaya kalau kamu besar nanti, kamu tak akan buang sisa toksik ataupun apa-apa sesuka hati kamu je. Kamu dah tahu benda ni ada dalam pengetahuan kamu. Okey, yang ketiga, kita kena jaga juga sampah-sampah kita kalau kita pergi bercuti dekat sungai ataupun kat laut, supaya tidak membuang sampah kat di merata tempat. Kalau tak nanti ada haiwan yang mungkin terperangkap ataupun dia makan sampah tu, nanti jadi tidak elok untuk haiwan-haiwan ataupun flora fauna dekat kawasan tersebut. Okey, jadi ingat balik ya apa yang cikgu pesan tadi. 3R, reduce, reuse, recycle. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.